بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال ما صلحت أي لا تصلح لنا ما دام فيك بقية لسوانا لنيوية أو أخروية لأنك حينئذ لا تصلح لمقام العبودية الذي هو القيام بالله لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما صلحت أي لا تصلح لنا tidak layak engkau untuk kami madama fika baqiyatan lisiwana selama mana pada engkau masih ada saki baki lisiwana bagi selain kami dunyawiyatan atau ukhrawiyatan duniakah benda itu ataupun akhiratkah perkara itu. Maknanya tidak layak kita untuk mendapat Allah selagi mana dalam hati kita masih ada ataupun kita masih memandang kepada selain Allah.
Maknanya masih ada minat kepada selain Allah. Masih ada kecenderungan, masih ada condong kepada selain Allah. Sama ada benda yang kita condong itu keduniaan ataupun keakhiratan. Duniawiyatan kita tahu dah. Ukhrawiyatan ialah perkara yang kekal, macam syurga, ataupun seperti balasan pahala. Maknanya, kalau kita beramal, kita masih nakkan syurga, ataupun kita masih nakkan balasan pahala, tujuan beramal sebab nak tu, berarti kita masih belum layak untuk mendapat Allah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih belum layak untuk mendapat Allah lagi. Maknanya, siapa-siapa beramal nak syurga, dia akan dapat syurga. Siapa-siapa yang beramal sebab nak pahala, dia akan dapat pahala. Tapi dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belum layak untuk mendapat Allah lagi. Ikhlas tak beramal tak syurga? Ikhlas. Ikhlas tak beramal tak pahala? Ikhlas. Itulah menyebabkan masuk syurga. Tapi tak dapat Allah. Allah ni diperolehi oleh orang yang beramal tidak bertujuan untuk mendapatkan makhluknya, sama ada dunia ataupun akhirat. Kita sembahyang. Sembahyang ni dia kena khusyuk. Khusyuk maknanya melayan Allah. Hati kita tu tak pi lain, duduk di Tuhan ya. Penumpuan hati kita tu hanya pada Allah ya. Tak ada pada yang lain. Kalau kita masih lagi melayan hak lain, berarti kita masih belum khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dalam hati kita main benda dunia. Kita teringat keduniaan. Dompet kita, duit kita, kerja kita, kawan kita, mak kita, ayah kita, adik kita, ustaz kita, perniagaan kita, masih lagi main dunia. Dia kalau main dunia ni, dia akan mengurangkan pahala. Potong. Standard 27 tapi potong. Di kalau main dunia, potong pahala. Tapi kalau main akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahala tak potong macam kita teringat dunia, tapi dia tak naik, dia berhenti tentu. Ini kalau main akhirat. Jadi dalam sembahyang ni dia nak naik, dia nak apa? Dia nak Allah. Dalam sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena antara kita dan dia ya. Aku, engkau. Engkau, aku. Susah tu. Itu anugerah Allah. Sembahyang duduk dengan Tuhan, dia anugerah Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Hak tu Allah yang bagi. Taib. Pasal apa kita masih belum dapat Allah? Sebab kita masih belum bertujuan sembahyang itu ialah Allah. Tapi kita berjanji lillahi ta'ala. Tapi di mulut dengan di hati tak sama. Seorang tu dia akan sibuk dengan makhluk kalau di luarnya dia sibuk dengan makhluk. Seseorang tu akan sibuk dengan makhluk kalau dalam
Kalau dia akan sibuk dengan makhluk dalam sembahyangnya, kalau dia sibuk dengan makhluk di luar sembahyang dia. Benar tu duk mai. Orang masuk pejabat, buat kerja, tak habis lagi. Masuk waktu sembahyang. Jom sembahyang lah. Dia bergegas pergi ambil uduk, pergi sembahyang. Kerja tadi tak habis lagi. Waktu sembahyang tu waktu mai, sebab tak habis lagi. Apa kesibukan kita? Kita ni penyumbang ataupun terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan contohnya. Kepala otak ni maknanya ialah benda tu, benda misi bantuan, benda baik. Dalam sembahyang hak tu mai. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala dunia yang kita terlibat, hak tu masuklah hati kita. Cumanya kalau benda tu benda dunia, dunia lah. Kalau benda tu benda akhirat, akhirat lah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu dalam sembahyang, bila kita nak sembahyang, kita kena selesai benda yang mengganggu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda hak ganggu, hak duk main tu, nak main tu. Hak duk main, hak nak ganggu kita tu. Yang paling penting, keduniaan. Benda hak nak ganggu dunia. Dunia hak nak ganggu kita tu. Kalau kita lapar, makan dulu. Bukan kita mesti makan sampai kenyang-kenyang. Makan habuan nafsu rasa. Nak rasa. Lagi tak makan, nafsu duk teringat. Nak makan, Allah. Teridang dah, Allah Akbar. Nak sembahyang ke, nak makan. Kalau sembahyang, duk ingat tu. Makan sikit. Tapi makan, jangan ikut nafsu. Makan rasa. Makan rasa. Oh, saya macam tu ya. Tak lagi sembahyang, tak lagi. Dia tak teringat dah sebab terasa lah. Lepas tu lepas sembahyang baru makan. Baru makan sungguh. Orang nak kencing. Nak kencing jangan sembahyang. Pergi kencing tu. Kalau tidak dalam sembahyang lagi dia tanya nak pergi kencing. Ganggu sembahyang. Sakit perut jangan duduk sembahyang lagi. Pergi qada hajat tu. Kalau tidak lagi nak pergi berak. Takut-takut bila nak pi batal. Sebab kita niat dalam perkara yang batalkan sembahyang ialah bila mana kita niat nak batalkan sembahyang, batal sembahyang. Buang semua tu. Ya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Kalau perkara-perkara, kalau kita terlibat dalam perkara-perkara yang baik, keakhiratan makna dia kena bagi jarak sikit. Jangan azan baru masuk pergi sembahyang. Kena berhenti program kita tu sebelum masuk waktu sembahyang. Sebelum waktu sembahyang, sebelum masuk waktu sembahyang, ada masa sikit. Kita tarik untuk perkara tu tak ganggu kita. Dalam 15 minit sebelum sembahyang berhenti, pergi ambil uduk, pergi masuk masjid dan bayang sunat dan berzikir dan berselawat. Lepas tu orang bang, tak apa, maknanya tak ganggu sangat. Faham? Dia mesti sebelum sembahyang ni dia ada penjarakan masa. Allahumma salli ala sayyidina. Barulah sembahyang kita tu dia tak diganggu oleh perkara-perkara selain Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa benda tu tidak melayakkan kita untuk mendapat Allah? Li'annaka hina idzin la taslahu li maqamil ubudiyah. Itu jawapannya. Kerana engkau pada ketika itu tidak layak untuk berada di maqam ubudiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li'annaka hina idzin, kerana sesungguhnya engkau pada ketika itu. Ketika itu tu apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
iaitu kasih yang tinggal yang selain kami itu. Itu ketika itu. Kasih yang masih ada dalam hati kamu kepada yang selain kami itu. La taslahu li maqamil ubudiyah. Kerana engkau pada ketika itu tidak layak untuk maqam ubudiyah. Apa dia maqam ubudiyah? Maqam kehambaan. Ataupun dipanggil maqam hamba Allah. Ketika itu Tuhan tak iktiraf kita hamba dia. Sebab kita masih condong kepada selain dia. Kita ni nak duduk di makam tu, makam kehambaan, makam hamba Allah, makam merasa diri hamba. Makam merasa diri hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makam merasa diri hamba ni, kita tahu kita hamba Allah. Tapi belum tentu orang yang tahu kata dia hamba Allah, dia rasa dia hamba Allah. Kehambaan, merasa diri kecil, diri kerdil, diri tak ada apa, merasa diri dalam genggaman dia, merasa diri dalam kekuasaan dia, merasa diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dipanggil makam kehambaan. Makam diri telah menyerah sepenuh-penuh diri kepada Allah. Tak ada pun saki-baki diri kita nak kontrol, kita nak diri kita menguasai, tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua Allah. Makam bila mana kita dah tak takut pada makhluk, melainkan hanya kepada Allah. Itu sebut kerja ni kerja yang diri tak boleh takut kepada celaan. Tu ayat yang Ustaz baca kemarin, la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela. Kerja ni memang kena orang kata, sebab kita duk kata ke orang. Bila ulama bercakap, ulama ni paling orang tak suka sebab dia bercakap. Bila sebut mungkar, Nabi sebut apa mungkar? Hadis mungkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi faman lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi faman lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Siapa tengok benda mungkar, maka dia adalah mencegah mungkar dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan lidahnya, kalau tak mampu dengan hatinya. Dengan hati itu ialah merupakan iman, mengubah iman dengan cara yang paling lemah sekali. Siapa tengok mungkar, ubah dengan tangan. Tangan tu mana kuasa? Kerajaan, pemerintah. Kalau tak mampu, ubah dengan lidah. Kerja siapa? Ulama. Tak mampu, dengan hati habis. Untuk orang awam. Nak cakap ilmu tak ada. Siapa nak dengar? Kita cakap kita orang awam. Nak ubah dengan kuasa, kita ni rakyat, kita bukan kerajaan. Dengan iman. Jadi ketika tu benci dengan hati ialah. Itu paling lemah sekali. Itulah ketika dengan hati, itu pencegahan yang bentuknya paling lemah sekali. Semua orang beriman pakat tak suka benda mungkar tu, gabung, insya-Allah lama jadi kuat. Jadi kalau pemerintah tak ubah kemungkaran, ulama kena ubah kemungkaran. Dengan lidahnya cakap tu tak betul, tu tak kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu ulama dia panggil juru bicara ummah. Dia bercakap bagi pihak rakyat, dia bercakap bagi pihak umat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keresahan umat. Allahumma salli ala Sayyidina. Oh, lama lah tolong cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Sayyidul Syuhada Hamzah. Pengulu para syuhada ialah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ala sultanin jair wa amara wa naha thumma qutila. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemimpin orang-orang syahid ialah selepas Hamzah, lelaki yang berdiri depan pemerintah yang zalim, dia suruh dan dia larang, kemudian dia dibunuh. Dia Sayyidul Syuhada. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan kedudukan tertinggi bila mana tak takut mereka hanya pada Allah. Mati pun sanggup demi Allah. Kerana Allah, mati pun sanggup. Jikalau mati sanggup, tu habis, tu tertinggi sekali. Sebab manusia ni tak ada benda yang paling dia sayang melainkan diri dia sendiri. Bila mana diri sendiri pun sanggup sirna, habis, selesai. Itulah orang-orang yang gugur. Itulah orang yang pergi ke medan jihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maqam ubudiyah, dia macam kalau nak fahamnya, Jepun dia ada bunuh apa? Harakiri. Tu tentera Jepun berperang untuk negara. Berperang untuk negara. Bila mana tak boleh nak tunai tujuan negara kat dia, dia sanggup korban diri dia. Tak gunalah diri aku, untuk apa aku hidup, aku tak boleh berjuang untuk negara aku, iaitu pada Maharaja aku, Maharaja Jepun. Kita orang Islam tak boleh bunuh diri. Diri sendiri tak boleh bunuh. Diri sendiri terbunuh. Satu orang tu, seorang sahabat tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua sahabat puji dia. Hebat dia, berjuang fisabilillah. Hebat Rasulullah. Dia tu berjuang hebat. Rasulullah, Nabi kata tak. Dia pun heran. Yuk tengok berjuang sakan hebat. Nabi kata tak. Orang pun bila Nabi nafikan perjuangan dia, Nabi ceritakan, Nabi sebut tidak, para sahabat pun mengambil perhatian. Pasal apa Nabi kata tak? Segi zahir ni berjuang mati-matian lah, fisabilillah. Tengok dalam satu peperangan, dia cedera. Bila cedera, jadi dia ditempatkan di kemah untuk dirawat. Seorang sahabat ni dia perhati, dia intip. Pasal dia pegang Nabi kata tak. Bila dia dalam perang tu, bila dia kena tikam, dia cedera, dia sakit, tak tahan. Waktu orang hak merawat aku tu keluar, dia tak tahan lah, dia ambil pedang dia. Bunuh diri. Tak tahan. Terkejut. Baru tahu, sabit tu Nabi kata dak. Jadi jangan. Jadi makna perjuangan ni, kita bukan bunuh diri kita, kita dibunuh oleh orang. Allahumma salli, itu dia panggil baru syahid. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebelum subuh ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ditaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada tajaan ni? Baik, tak ada dia. Yang pertama, hamba Allah sekeluarga Kuala Terengganu. Yang kedua, arwah Yatimah binti Sirat, ibu, arwah Sa'id bin Yasin ayah.
Yang ketiga, Zakira binti Yusuf Bandar Baru Bangi. Moga Allah bagi istiqamah mempelajari ilmu pengetahuan sampai ke hujung nyawa. Amin. Yang keempat, Jamalia Ampun arwah Siddiq Muhammad Siddiq Sekandar Khan, Muhammad Firzan bin Datuk Muhammad Akjan, Siti Hashimah binti Muhammad Siddiq, Muhammad Yasin bin Muhammad Sabah. Moga Allah murahkan rezeki mereka. Allah bagi Allah tunaikan semua hajat-hajat daripada dunia dan akhirat. Terusnya yang kelima, hamba Allah pada Allah Ustaz. Ini akan untuk arwah suami Syafin bin Muhammad Daud dan ayah Mansur bin Arifin dan ibu bapa serta semua ahli keluarga yang telah kembali ke rahmatullah. Allah moga-moga Allah bagi kemudahan kepada anaknya Najib bin Faiz untuk mudah menjawab imtihan dalam peperiksaan SPM. Nurul Afini binti Kamarul Seremban Negeri Sembilan. Moga Allah merahmati mereka semua insya-Allah. Ini tunaikan hajat mereka dunia dan juga akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا في ذاتك اللهم نور قلوبنا اللهم نقبلنا كما نورت الأرض بنور شمسك ربنا آتنا في نصرك يا سبحانك اللهم تعالى الحمد لله رب العالمين.